Anggaran. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Puan Yang Dipertua atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk turut serta dalam perbahasan rang Undang-Undang Pembekalan tahun 2025 ini. Belanjawan 2025 dikenal sebagai belanjawan madani ketiga dengan memberi 3 tumpuan, yaitu membugarkan ekonomi, menjana perubahan, dan mensejahterakan rakyat. Anggaran belanjawan 2025 mencatat sejarah sebagai yang terbesar pernah diumumkan dengan jumlah keseluruhan mencecah 421 bilion. Daripada jumlah ini, 335 bilion diperuntukkan untuk perbelanjaan mengurus, manakala 86,22 bilion disalurkan kepada perbelanjaan pembangunan dan ditambah simpanan luar jangka 2 bilion. Puan Yang Dipertua, asas penubuhan Malaysia pada tahun 1963 adalah bagi menjamin keselamatan rakyat, kestabilan politik, sosial dan pemangkin ekonomi. Bagi tujuan pembentukan Malaysia juga telah dipersetujui bahawa Sabah dan Sarawak diberikan taraf yang sama seperti Tanah Melayu di dalam pembentukan Malaysia, iaitu equal partner berdasarkan perkara 1 klausa dalam kurung 2 Perlembagaan Malaysia tahun 1963. Saya ingin merakamkan penghargaan kepada kerajaan kerana telah berjaya menyelesaikan 7 tuntutan dalam Perjanjian Malaysia 1963. Antara yang telah berjaya diselesaikan adalah menjadikan JKR Sabah dan Sarawak sebagai jabatan teknikal, menyerahkan kuasa, kawal selia, bekalan gas, pindahan akta LHDN dalam melantik wakil kerajaan daripada Sabah dan Sarawak sebagai anggota tetap LHDN. Di bawah platform rundingan Perjanjian Malaysia 63, masih terdapat beberapa perkara yang perlu dirunding untuk dimuktamadkan dalam memenuhi Perjanjian 1963. Maka perkara ini ingin saya cadangkan untuk dibincang dan dimuktamadkan dengan segera adalah isu berkaitan pengambilan 40% hasil yang telah dikutip oleh kerajaan pusat berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Pengambilan hasil 40% tersebut juga adalah merangkumi dengan tuntutan bayaran tunggakan, bayaran semasa dan bayaran akan datang. Saya berharap agar kerajaan melalui platform yang sedia ada dapat mengimbangkan cadangan untuk melantik pentaksir bebas bagi mengenal pasti jumlah tempat dalam pengiraan tuntutan 40% tersebut. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Madani kerana melalui belanjawan 2025 ini telah memperuntukkan sebanyak 6.7 bilion untuk pembangunan negeri Sabah dan pemberian khas sebanyak 600 juta. Saya yakin melalui pemberian khas kepada Sabah, jurang pembangunan antara negeri dapat dikurangkan khususnya dalam menyediakan infrastruktur asas seperti jalan raya, bekalan elektrik, air bersih yang dilihat masih jauh ketinggalan. Mengenai pemberian khas 600 juta tersebut, saya juga ingin bertanya kepada Kementerian Kewangan, peruntukan tersebut digunakan untuk apa dan adakah ianya diberikan secara berperingkat ataupun one off. Seterusnya, Puan Yang Dipertua, walaupun peruntukan yang diberikan kepada Sabah meningkat secara konsisten, saban tahun persoalan besar timbul mengenai sejauh mana peruntukan timbul dikawal selia secara efektif oleh kerajaan negeri Sabah sekarang. Bagi tahun 2023 contohnya, peruntukan yang telah disediakan oleh kerajaan bagi negeri Sabah adalah sebanyak 6.5 bilion. Namun begitu, hanya 4.9 bilion yang telah dibelanjakan. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada kementerian yang berkaitan, adakah berlaku kelewatan di peringkat kerajaan pusat ataupun ianya disebabkan kegagalan kerajaan negeri Sabah sekarang untuk menyelia, mentadbir serta menguruskan peruntukan yang telah disediakan dengan baik. Saya bersetuju
dengan cadangan Yang Berhormat Kota Belud agar segala peruntukan yang telah disediakan tetapi tidak dapat digunakan oleh Kerajaan Negeri Sabah disalurkan kepada tabung amanah Sabah. Namun begitu, cadangan tersebut perlulah diperhalusi dalam memastikan peruntukan tersebut tidak disalahgunakan dan juga memastikan segala tata kelola keuangan dipatuhi. Saya paham mengenai proses penyenaraian program keutamaan negeri bagi penyediaan bajet belanjawan tahunan. Sekiranya sebuah program telah diberikan peruntukan berdasarkan senarai keutamaan negeri adalah ianya bermaksud bahawa senarai yang telah dicadangkan oleh Kerajaan Negeri Sabah sekarang khususnya masih belum sedia dilaksanakan tetapi diangkat juga untuk diluluskan dan dilaksanakan. Adakah ianya menunjukkan bahawa kegagalan Kerajaan Negeri Sabah sekarang untuk mengkaji dan menilai keboleh laksanaan sesebuah program tersebut ataupun ianya berlaku di peringkat kerajaan pusat? Saya tidak mahu menyalahkan mana-mana pihak, tetapi saya cukup yakin dengan pegawai-pegawai kementerian di peringkat kerajaan pusat yang telah bertungkus lumus berusaha memberikan kerjasama yang baik dalam memastikan peruntukan tersebut dapat dibelanjakan sepenuhnya. Selain daripada itu, apakah langkah yang telah diambil untuk memastikan setiap ringgit yang diperuntukkan besar benar-benar sampai kepada golongan yang memerlukan terutamanya di kawasan luar bandar? Tidak ada gunanya jika kerajaan meluluskan peruntukan yang besar tetapi kegagalan dalam pelaksanaan di peringkat kerajaan negeri menyebabkan rakyat negeri Sabah terus ketinggalan. Seterusnya, permohonan hospital Puan Yang Dipertua. Terdahulu saya telah pun membangkitkan akan keperluan untuk pembinaan pusat kesihatan baru di daerah Senakan. Pusat kesihatan rancangan Sungai Menila ini telah pun dipohon, telah dimasukkan dalam RMK 9 sehingga RMK 12 masih menampung penduduk di kawasan setempat mencecah 30,000 orang. Tetapi sehingga hari ini ianya masih belum dibina walaupun sudah berulang kali permohonan dibuat. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, daerah Senakan ini terdapat hanya sebuah hospital, yaitu Duchess of Kent. Hospital ini tidak menampung keperluan kesihatan penduduk daerah Senakan. Khasnya Parlimen Lebaran menunggu tempo yang lama untuk menerima rawatan. Saya berharap agar kerajaan melalui Kementerian Kesihatan mengambil serius cadangan pembinaan pusat kesihatan ini, memandangkan terdapat keperluan yang mendesak bagi mewujudkan hospital baru dalam menampung keperluan kesihatan di daerah Senakan, khususnya penduduk di Lebaran. Puan Yang Dipertua, saya ingin menarik perhatian kerajaan terutamanya Kementerian Pengangkutan berkenaan dengan penerbangan antarabangsa ke Sabah. Berdasarkan anggaran daripada media perdana, seramai 1.4 juta pelancong daripada China telah melancong ke Malaysia setakat Julai 2024. Daripada jumlah tersebut, dianggarkan sebanyak 270,000 pelancong China telah melancong ke negeri Sabah. Saya ingin mencadangkan kepada Kementerian Pengangkutan agar negeri Sabah dijadikan sebagai hub pelancongan China ke Malaysia. Saya berpandangan begini kerana tiket penerbangan contohnya daripada Guangzhou, Taipei, Hong Kong, Macau ke Sabah adalah jauh lebih murah berbanding ke Kuala Lumpur. Masa penerbangan yang diperlukan juga adalah lebih singkat. Bagi merealisasikan cadangan ini, saya berpandangan adalah wajar sekiranya Kementerian Pengangkutan dapat menambah rota penerbangan ke Sabah kepada serikat penerbangan terutamanya daripada Serikat Penerbangan Asia Timur. Saya juga ingin mencadangkan agar pihak kementerian boleh mengkaji dengan cadangan menjadikan Sabah sebagai hub transit bagi pelancong-pelancong daripada China selaras dengan persetujuan antarabangsa Freedom of the Air yang digariskan oleh International Civil Aviation Organization. Dalam usaha untuk menggalakkan lagi penerbangan antarabangsa ke Sabah, ingin dicadangkan juga diwujudnya lagi facility maintenance, repair dan operation MRO bagi pesawat-pesawat daripada China, Indonesia, Filipina termasuk juga Australia. Jika Sabah dijadikan sebagai hub penerbangan Asia Timur, selanjutnya ia akan merancangkan ekonomi negeri dan mewujudkan peluang pekerjaan yang baru kepada rakyat setempat. Secara tidak langsung, usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar pengangguran
serta usaha kerajaan madani untuk menoktakan kemiskinan tegar di Sabah dapat dicapai. Dalam kita menggalakkan industri penerbangan ke Sabah, saya ingin memohon agar kerajaan menyediakan peruntukan tambahan bagi menaik taraf lapangan terbang Kota Kinabalu, lapangan terbang Sendakan, lapangan terbang Tawau, agar lebih banyak pesawat besar dapat mendarat dan memberikan keselesaan bagi pelancong. Saya berpandangan bahawa cadangan-cadangan tersebut akan memberikan impak yang lebih besar kepada ekonomi negeri Sabah dan negara dalam jangka masa yang panjang dan dijangka berkekalan. Puan Yang di-Pertua, seterusnya penggabungan antara SDC dengan Matrix melalui Belanjawan 2025 yang telah dibentang tempoh hari. Kerajaan bercadang untuk menggabungkan dua agensi di bawah seliahan MITI iaitu Halal Development Corporation dan juga Matrix. SDC berfungsi sebagai sebuah agensi yang membangun dan mempromosi produk halal. Produk halal ini bukan hanya saja dari segi makanan tetapi daripada perkhidmatan, perbankan, kosmetik, farmakologi, kesihatan dan ke seluruh ekosistem halal. Berdasarkan laporan yang telah dibuat oleh sebuah advisory company daripada Singapura, industri halal Malaysia telah menyumbang sebanyak 7.8% kepada GDP negara pada tahun 2018 dengan nilai sebanyak USD 28 bilion. Ia dijangka meningkat pada tahun 2023 dan akan menyumbang kepada 11% GDP negara bersamaan dengan nilai sebanyak USD 58.5 bilion. Tambahan pula dianggarkan nilai ekspor produk halal negara adalah sebanyak USD 8 bilion dan dijangka akan mencecah kepada USD 113.2 bilion menjelang tahun 2030. Di atas usaha yang dilaksanakan oleh HDC dan berdasarkan gelombang Islamic Economy Index, Malaysia berada di tangga teratas dunia bagi pembangunan halal hub. Selain daripada itu, sebagai konsorsium kepada Plan Industri Halal 2030 yang melibatkan 30 organisasi beberapa inisiatif yang sedang dilaksanakan oleh HDC seperti pelaksanaan National Halal Digital Platform tergendala jika penggabungan tersebut dilaksanakan. Saya berpandangan adalah wajar HDC dan segala usaha dalam membangun dan mengetengahkan Malaysia dalam industri halal dikekalkan struktur seperti sedia ada dan tidak digabungkan. Ini adalah untuk memastikan bahawa Malaysia mempunyai sebuah agensi yang disegani serta mampu untuk meneraju ekonomi halal dunia. Merujuk juga kepada laporan daripada media kementerian telah pun memulahkan langkah-langkah awal bagi menggabungkan SDC dan Matrix. Saya ingin mengetahui adakah MITI telah melaksanakan proses penggabungan tersebut sedangkan ia baru saja dibentang di Parlimen dan masih dibahas. Puan Yang di-Pertua, sila Gulong. Isu pendidikan awal kanak-kanak, saya ingin menarik perhatian Dewan mengenai kebimbangan ibu bapa terhadap isu kenaikan yuran. Tadika taska dijangka meningkat antara 20 hingga 25% tahun depan. Kenaikan ini yang didorong oleh pengumuman kenaikan gaji minimum kepada RM1.700 mulai Februari depan dan dijangka akan memberikan kesan langsung kepada ibu bapa khususnya mereka yang berpendapatan sederhana dan rendah. Saya ingin mencadangkan kepada kerajaan memperkenalkan grant khas untuk inisiatif kewangan bagi pengusaha tadika dan taska swasta yang berdaftar. Perkara ini penting bagi membantu mereka menampung kenaikan kos tanpa beban ibu bapa dengan menaikkan yuran yang mendadak. Kedua, kerajaan boleh menyediakan subsidi atau voucher khusus untuk ibu bapa yang menghantar anak mereka ke taska dan taska berdaftar. Kerajaan juga dicadangkan untuk memperluas penawaran prasekolah kerajaan serta taman bimbingan kanak-kanak kemas di seluruh negara bagi memastikan keluarga berpendapatan rendah masih memiliki alternatif pendidikan awal yang berkualiti dengan kos yang lebih rendah. Justru itu saya ingin mengetahui bagaimanakah kerajaan akan memastikan bahawa kenaikan yuran tadika dan taska ini dikawal agar tidak membebankan ibu bapa serta adakah terdapat mekanisme pemantauan harga yuran
bagi menggalakkan kenaikan yang berlebihan. Puan Yang Dipertua, saya berharap segala perkara yang telah dibangkitkan oleh saya di dalam ucapan sebentar tadi akan mendapat perhatian serta tindakan yang sewajarnya. Cadangan-cadangan yang telah diketengahkan tadi adalah antara usaha yang saya sebagai ahli parlimen dalam memastikan negara, khususnya negeri Sabah dan kawasan Libaran, dapat dibangun dan memastikan nasib mereka terjamin. Terbang serindit di atas para, hinggap di dahan sarang tempua, belanjawan 2025, rakyat sejahtera, membela nasib rakyat semua. Sekian, saya menyokong Undang-Undang Pembekalan 2025. Terima kasih. Terima kasih.